Untuk soalan ni kamu kena ingat dulu macam mana kamu kena tentukan dulu dia punya kedudukan sama ada dia positif atau negatif. Okey, itu yang pertama. Okey, sekarang kita tengok nombor 2. Tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan setiap sukuan bagi setiap sudut berikut. Okey, untuk A, cikgu mau tanya Haris dulu. Haris, 94 darjah sukuan ke berapa? 2. Sukuan ke Kedua. 2. Okey, ini adalah sukuan kedua. Okey. Jadi kalau sudut rujukan sepadan maksudnya kita mau tengok sukuan pertama dulu kan? Ya. Okey, sukuan 1. Okey, sukuan 1 berapa sudut rujukan dia? Cara menentukan. Okey, ini sukuan kedua kan? Ya. Okey, sukuan kedua cara dapat dia adalah 180 tolak dengan 94. 94. Okey, tolak dengan theta. Okey, jadi 180 tolak dengan theta sama dengan berapa? Okey, berapa sukuan kedua tadi? 90? 94. 64. Sebab ini adalah sukuan kedua kan? Jadi sukuan pertama 180 tolak dengan 94 sama dengan theta. So theta berapa? 86. 86. Okey, good. Okey, jadi sukuan ketiga. Okey, macam mana menentukan sukuan ketiga? 180 tambah dengan theta. Theta berapa? 80? 86. Okey, cuba tambah dapat berapa? Kejap. Alright, boleh. 266. 266. Okey, good. Okey, lepas tu sukuan ke berapa lagi kita mau cari? 4. Sukuan keempat. Okey, sukuan keempat macam mana mau cari? 360 tolak Tolak 86. Tolak 86 sama dengan berapa? 274. 274. Alright. Okey, boleh? Boleh. Alright. Okey. So untuk Haris cikgu rasa okey sudah. Okey, sekarang teacher mau tanya Danish. Danish, untuk B 285 sukuan ke berapa? Keempat. Betulkah sukuan keempat? Okey, betul. Sukuan keempat sebab dia lebih daripada 270. Okey, macam mana mau cari sukuan pertama dia? Rujukan dia. 360 tolak 285. 285 sama dengan theta kan? Ya. So theta berapa? Yeah. 75. 75. Alright. Okay. So sukuan ke berapa lagi kita boleh cari? Kedua. Okey, macam mana menentukan sukuan kedua? 180 tolak 75. Okey, dapat berapa? 105. 105. Dan sukuan ke? 3. Sukuan ketiga. Okey, sukuan ketiga macam mana mau tentukan? 180 tambah 75. Tambah 75 sama dengan 255. 255. Alright. Okey, boleh? Boleh. Okey, good. Okay, so ini adalah cara untuk kita buat yang penting cikgu mau kamu tahu dulu konsep sukuan ni. Okay, sukuan dan juga sudut rujukan. Sebab kenapa? Lepas ni kita akan belajar macam mana mau kasih. Okay, kita akan gabungkan kedua-dua dia. Okay, so cikgu rasa last few week cikgu sudah cikgu ajar bagian itu kejap. Kalau cikgu tidak silap lah. Okay, cuba cikgu cek balik lah kita punya lesson learning lepas. Okay. Dan yep, okay, betul. Cikgu kita baru buat sampai situ. Okay, so I think semua sudah okay. Sekarang kita akan masuk kepada macam mana kita mau tentukan dia punya hubungan. Okay, hubungan dia. So maksud hubungan ni adalah kita gabungkan kedua-dua dia sekali. Maksudnya kita gabungkan sudut rujukan ni sekali dengan sin kostan. Okay. So sebagai contoh, cikgu ambil kita ambil contoh lah. Pen. Okey, sebagai contoh jadi soalan dia selalu ditanya adalah tentukan hubungan fungsi. Hubungan fungsi trigonometri.
Oke, berikut dengan sudut rujukan sepadan. Sepadan. Alright. Oke. Jadi apa yang kita akan buat di sini adalah kita gabungkan sudut rujukan sepadan dengan juga yang kita belajar ASTK tadi. Oke, sebagai contoh soalan A. Oke, A adalah cikgu bagi cos 119 darjah. Alright. Kita ambil yang ini dahulu. Oke, cara dia adalah paling senang kalau kamu buat soalan ini, pastikan first kali kamu cari dulu setiap sukuan dia. Oke, setiap sukuan. Oke, cikgu mau tanya Haris. 109 darjah sukuan ke berapa? 2. Sukuan kedua, sebab lebih daripada 90 darjah kan? Ya. Oke. Sukuan pertama berapa? Sorry. Untuk buat soalan ni, apa yang cikgu boleh cikgu cadangkan adalah kamu buat dia punya nih graf dia. Maksudnya kamu buat 4 belahan sini, so that kamu boleh senang buat rujukan, kamu boleh senang tengok. Oke, tadi kamu sudah cari sukuan 1. Oke, sini sukuan 2. Oke, sukuan 2 tadi adalah 119 darjah. Oke, sekarang cikgu mau tanya sukuan 1. Cikgu tanya Haris dulu lah. Oke, sukuan 1 macam mana mau tentukan? 180 tolak 119. Sama dengan berapa? Kejap. Ambil kalkulator. Ya. 61. 61. Oke. Oke, macam mana mau tentukan sukuan ketiga? 180 180 tambah berapa? 61. 61. Seingat sukuan pertama ini adalah kamu punya theta. So, Ya. tambah 61 sama dengan berapa? 241. 241. Oke, sukuan keempat berapa? 360 Oke. tolak 241. Theta berapa? 61. 61. Oke, good. Sama dengan berapa? 299. 299. Ya. Oke. So, ini adalah sudut rujukan yang kamu tahu sudah. Oke, itu yang pertama. Cari dulu yang dia punya ini. Oke. Yang kedua, sekarang cikgu mau tanya Haris juga. Haris, pada oke, kita punya rujukan tadi adalah sukuan kedua, betul? Ya. Ini kita punya soalan tadi kan? Ya. Oke, ini soalan kita adalah pada sukuan kedua. Oke, sekarang cikgu mau tanya, pada sukuan kedua, dia positif kan negatif? Cos. Oke, cos pada sukuan negatif. kedua negatif. Oke, cos pada sukuan kedua adalah negatif. Oke, sukuan pertama cos apa? Kejap. ASTK, ingat A adalah semua, betul? Semua. Ya. So, dia positif kan negatif? Positif. Positif. Oke, good. Oke, sukuan ketiga cos positif kan negatif? Negatif. Hah? Negatif. Negatif. Oke, untuk keempat. Oke, sukuan Positif. keempat cos positif kan negatif? Positif. Positif. Alright. Oke, sekarang kita akan tengok Haris. Berapa? Apa tuh? Yang negatif. Oke. Sebab sukuan 2 negatif kan? Ya. Oke, di mana lagi yang negatif? Nih. Sukuan 3. Sukuan ketiga kan? Sukuan ketiga negatif. Oke, sebabkan dua-dua ini adalah negatif, maka nilai dia adalah sama. Maksudnya, sebab tadi cikgu cakap, cikgu mau cari dia punya hubungan. So, cos 119
juga sama dengan cos berapa? Cos, 241. Sebab kenapa? Dua-dua adalah Sama. negatif. Negatif. Okey, dua-dua adalah negatif. Kalau tidak sure, ambil kalkulator. Okey, cuba tekan kalkulator. Cuba tekan cos 119 berapa? Okey, tekan kalkulator, tekan cos COS 119 berapa? Negatif 0,48. 48. Okey, cuba tekan cos 241. Sekejap. Berapa? Cos 241. Ya, 0,48 juga. Negatif. negatif kan? Negatif Ya. kan? So maksud dia dua nilai ini adalah sama sebenarnya. Cuma sebab dia adalah negatif, so nilai dia akan ada jadi negatif. Ini maksud dia hubungan itu. So maksudnya sebab kita tahu ini adalah sukuan, sukuan kedua sama dengan sukuan ketiga, which is dua-dua nilai dia adalah negatif. Itu maksud dia. Ini yang kita mau cari sebenarnya. Ini bila dia dengan sukuan ketiga. Macam mana pula dia dengan yang lain? Sebab yang lain adalah negatif. Yang lain adalah positif. Jadi, sebabkan ini adalah negatif, untuk yang lain, untuk sukuan 1, kamu tulis dia dalam negatif cos 61. Sebab kenapa negatif cos 61? Cuba kamu tekan kalkulator, cos 61 berapa? Cos 61 berapa? 0,48. 0,48 juga, tapi tiada negatif kan? Ya. So maksudnya kita kena letak negatif di depan. Sebab kenapa? Sebab sukuan 2 adalah negatif. Tapi sukuan 1 adalah positif. 48, betul? Ya. Sama juga dengan sukuan keempat. Pada sukuan keempat, dia adalah positif. Tapi sukuan kedua adalah negatif. So, maksudnya sukuan keempat ni pun kamu letak negatif cos berapa? Cos? 299. Yes. Cuba tekan negatif cos 299. Negatif cos 299. Dapat berapa? Negatif 0,48. Yes. Jadi maksud dia, arti kata lain, semua ni adalah hubungan. Jadi that's why kamu kena tahu dulu cari sudut rujukan, dan kamu kena tahu juga cos mana positif, cos mana negatif. Itu cara dia untuk kamu tentukan hubungan dia. So ini adalah hubungan yang kamu kena cari. First kali adalah ini. Second adalah yang bawah ni. Dan third adalah yang ini. So ini adalah maksud dia. So arti kata lain, kalau dua-dua negatif, tidak payah letak negatif depan sini. Tapi kalau satu ini negatif, satu positif, maksudnya yang ini kamu kena letak negatif. Ini pun kena letak negatif. Supaya nilai dia adalah sama. Alright, boleh? Boleh. Alright, cuba kasih star. So ini adalah jawapan dia. Aku punya internet yang tidak oke. Haris. Ya. Jelas ah? Jelas. Oke. Oke, sekarang kita tengok pada ini untuk A. Untuk B, cikgu mau Danish pula yang apa? Danish pula yang bagi tahu cikgu. Danish. Sekarang cikgu bagi tan 98. Tan 98 pada sukuan ke berapa? Kedua. Sukuan kedua. Sukuan kedua. Lepas tu apa yang kita buat? Kita buat dulu yang ini kan? Kita kita lukis ni. Dan kita lukis ni. Alright. So kita tahu sukuan kedua adalah 98. Sukuan kedua
98. Okey, macam mana mau cari sukuan 1? 180 tolak 98. Okey, berapa? 82. 82. Okey, sukuan ketiga? 180 tambah 98. Okey, tambah 98. Total 278 200. 78. 278. Kak tambah 78 betul lah. Eh. 98 pula. 82. Kau nih. 82 bukan 98. iya. Okey, berapa? 262. 100 162. 262. 200. Okey, 262. Okey, sukuan keempat. 360 tolak 82. 360 tolak 82. Berapa? 278. 70. 8. 78. 278. Okey, 278. Alright. So kita punya spot tadi adalah tan 98. So cikgu kasih highlight sejak tan 98 tu. Okey. Macam ni. Okey. So tan. Kita tengok pada tan dahulu. Tan, okey, tan pada sukuan kedua positif kan negatif? Negatif. Negatif. Tan pada sukuan pertama positif kan negatif? Positif. Positif. Tan pada sukuan ketiga positif kan negatif? Positif. Positif. Dan tan pada sukuan keempat positif kan negatif? Negatif. Negatif. Alright. Jadi kalau kamu tengok sini daripada positif, negatif dan juga sudut rujukan nih. Okey, jadi cos tan 98 sama dengan siapa? Tan mana? Okey, Tan sebab 262. okey, tan 262 adalah positif kan? Ya. Tapi pada sukuan kedua tan adalah negatif. Oh, So maksudnya kita cari yang negatif juga. So mana yang negatif lagi? 278. Yes, 278. Okey, so itu adalah untuk dia punya rujukan. Okey, jadi kalau cikgu mau kasih rujuk dia dengan sukuan 1, tan 98 juga sama dengan berapa? Sama dengan negatif Negatif tan tan berapa? 82. Exactly. Okey. Macam mana pula dengan tan 98, cikgu mau kasih rujuk dengan sukuan ketiga? Negatif tan 262. Alright, betul. Okey, jelas? Jelas. Okey, ini yang cikgu mau kamu faham juga sebab kenapa? Okey, nanti dalam soalan kalau kamu jumpa, okey, ini secara dia bagi nilai secara sudut. Nanti kamu akan masuk kepada yang trigonometri, kamu akan jumpa ni benda juga. Okey, di mana kamu kena tentukan, okey, kalau dia sukuan kedua, okey, sukuan kedua kalau cos dia positif, jadi kamu kena kasih sama dengan sukuan 1. Okey, selalunya, okey, ingat kebiasaan kamu kena relatekan dengan ini. Okey. Si highlight juga. Kebiasaan kamu kena relatekan dengan sukuan 1. Okey, contoh kalau kamu dapat sukuan lain, kamu kena sentiasa relatekan dengan sukuan 1. Sebab kenapa? Selalu soalan dia akan relatekan dengan sukuan 1, bukan dengan sukuan yang lagi besar. Okey, untuk yang kalau kamu akan jumpa beberapa soalan nanti. Jadi make sure kamu kena first kali relatekan dengan sukuan 1 dulu, baru kamu relatekan dengan sukuan lain. Ataupun mungkin kamu kasih relatekan dengan sukuan yang sama dia punya sifat. Maksudnya kalau ini negatif, kalau sukuan 2 negatif, sukuan 4 pun negatif. Alright, boleh? Boleh. Okey. Ada soalan? Ya dah. Ada? Okey, kalau tidak soalan, okey, cikgu akan bagi lagi dapat 360. Cikgu mau ajar ke ni? Oh ini, okey, yang seterusnya ni, yang contoh ni mungkin cikgu tidak akan masuk dulu sebab yang ini kamu belum belajar lagi dia punya graf. Once kamu sudah masuk graf dia, baru cikgu akan ajar. Okey, there are few thing dalam trigonometry ni yang kamu, okey, I think cikgu mungkin tidak akan masuk kepada dia ada satu benda nama dia tidak payah guna calculator. Ingat, dalam exam calculator mesti kamu akan guna. Cikgu tidak akan ajar yang tanpa guna calculator sebab
dalam exam nanti dong tidak akan fokuskan. Dong tidak akan tengok kau pun yang kau guna kalkulator atau tidak. Tapi oke, yang ini nanti cikgu akan bagi sebagai nota saja. Oke, cikgu hanya go through untuk yang penting saja. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada kejap. Cikgu cek dulu yang kalkulator ini cikgu tidak akan fokus nih. Oke, cikgu akan fokus kepada persamaan. Oke. Tadi kamu sudah belajar pasal nih. Yaya ini siapa? Yaya. Ya, sorry. Cikgu Baru. Student baru. Student baru kah Yaya? Iya. Ya, Dayang kah Dayang? Ya. Oh, oke. Cikgu mati-mati ingat admin tadi. Aduh. Oke, Yaya, sorry. Cikgu terskip kamu. Cikgu ingatkan tadi admin tadi. So, cikgu minta maaf, Pak. Oke, sorry. Dayang kan? Ya. Dari kita asal mana? Oh, Asal mana? Putatan. ya, Oh, sekolah mana kita? SMK Putatan. SMK Putatan. Jadi kenal dong si Haris, dong si Danish nih. Enggak. Oh, nak kenal lah, kenapa? Ngomong itu. Oke. Baik. Oke. So, Dayang baru masukkan. Oke, so far Dayang yang cikgu ajar nih atau ada soalan? Masih confused. Masih confused Oke, tidak apa. Nanti cikgu akan share balik yang video video kelas yang minggu lepas. Mungkin Dayang boleh refer balik. Sebab kenapa? Yang ini cikgu sudah ajar dorang yang kelas sebelum nih. Oke, jadi cikgu sudah kasih explain dorang dalam 2 jam tuh sampai supaya apa. So cikgu tidak cikgu mau ulang balik pun mungkin kamu hanya tengok videos ya. Oke, boleh? Oke. Alright. Oke. So untuk hari ini untuk persamaan nih mungkin cikgu akan skip bagi setiap sudut ini. Alright, kejap. Seperti bagi yang susah ini. Cikgu akan fokus kepada penyelesaian, tapi sebelum fokus cikgu akan fokus pada penyelesaian sin konstan. Sebab yang ini hanya basic saja. Yang kamu kena tahu adalah bila kamu jumpa soalan menyelesaikan masalah. Contoh soalan menyelesaikan masalah. Cikgu tulis dulu. By the way, Dayang, welcome to the class. Dan harap Dayang boleh adapt lah. Cikgu punya cara ni kalau cikgu fokus more tu cikgu akan bertanya. Cikgu akan make sure that kamu yang buat soalan tu, bukan cikgu yang buat. So itu cikgu punya cara lah. Jadi one more thing cikgu mau bagi tahu, kalau boleh sebaik-baiknya apa yang kita punya apa ini apa yang cikgu tulis ini kau mungkin boleh salin, catat dalam buku, dan don't worry cikgu akan share juga nih slide dalam grup dan juga video lah. Yang kelas lepas cikgu lupa share. Cikgu masih ada tuh video. So nanti cikgu akan share dengan kamu balik. Another one thing, make sure ada calculator. Dayang ada calculator sudah? Ada. Calculator make sure ada. So kelas matematik tidak calculator memang cikgu boleh cap satu saja useless kalau tidak calculator. Itu saja cikgu boleh cap. Alright. So cikgu akan masuk pada menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ni yang banyak benda yang cikgu akan highlight sikit. Menyelesaikan masalah melibatkan sinus, kosinus, dan tangent. So first thing cikgu tidak akan masuk kepada cikgu akan bagi soalan secara geometri dulu. Baru cikgu akan bagi soalan secara orang cakap bagi secara aplikasi. Sebab kalau bila melibatkan menyelesaikan masalah ni kamu akan nampak real situation. Sebagai contoh kalau cikgu bagi soalan begini. Contohlah. Jadi diberi satu segitiga gini. First, and then di sini ada satu lagi. Dan di sini ada lagi.
Right. Ini adalah okay. Oke, lepas itu di sini ada satu segitiga. Oke, ini cukup. Oke, selalunya soalan akan bagi macam gini. Oke, and then di sini ada huruf A, di sini ada huruf B, sini ada huruf C, dan sini ada huruf D. Oke, sini ini adalah 30 derajat. Oke, sini adalah 8 cm, dan sini adalah 18 cm. Oke. Jadi untuk ini huruf D. Oke, so berdasarkan gambar raja ini sini 90 derajat. Oke, ini siap maklumat dia bagi. Oke, jadi gambar raja ini menunjukkan A, B, C ialah garis lurus. Oke, ialah garis lurus. Oke, jadi soalan A dia, oke, so cari nilai. Oke, cari A. Panjang CD dalam cm. Oke, ini adalah first focus kita. Oke, jadi kalau kamu tengok sini, mana CD? CD sini kan? Ini kan? Ini adalah CD. Oke, sini adalah CD dan sini ada 30 derajat. Oke. Dan sini ada 18 cm. Jadi cikgu, untuk soalan ini lukis secara lukis dulu gambar raja dia. Oke, jadi first kali kamu kena lukis dulu gambar raja. Macam ni, 1. Oke, lepas tu 2 dan 3. Oke, macam ni. Oke, lukis gambar raja dia. Lepas tu ingat sini ada 30 darjah, betul? Oke, lepas tu sini ada ACD, betul? Oke, dan 18 cm di sini. Oke, sekarang cikgu mau tanya, 18 cm ni apa? Hypotenuse. Hypotenuse. Oke, hypotenuse. HYPOTENUS. Oke, cikgu mau tanya Haris. Haris, yang mau cari DC kan? Di sini apa? Garis apa? Tentang. Garis tentang. Oke, garis tentang. AC adalah garis sebelah. So ingat garis yang bertentangan ini sudut dan sisi. Sorry, garis pula. Sisi. Ini adalah sisi. Oke, sisi tentang dengan sisi sebelah. Oke, jadi 30 darjah. Oke, sini ada sisi tentang. Sini hypotenuse. Kita mau guna apa? Sin, cos atau tan? Oke, guna formula SOH, SO, KAH, K, TOA, TOA. Oke, mana satu kita akan guna? Oke, kita tengok SO dulu. SOH. Sin adalah sama dengan opposite dengan hypotenuse, betul? Oke, ada nilai opposite? Oke, opposite kamu apa? CD kan? Iya. Oke, CD. Dan kamu punya hypotenuse adalah? Saya mau tanya Haris. Haris, hypotenuse apa? AD. AD. Oke, sekarang AD ada nilai kah tidak? Ada. Ada nilai. CD ada nilai kah tidak? Tidak. Tapi ini yang kita mau cari kan? Ya. Oke, sin selalunya ada theta kan? Ya. Oke, theta sini berapa? 30. 30 derajat. So maksudnya kita boleh cari CD kah tidak guna ini? Boleh cari kan? Boleh. Oke, AD di sini. AD adalah berapa? 18. 18. Oke. So apa yang kita boleh buat di sini? 18 bawa pergi mana? Sebelah. 18 bawa pergi sebelah, betul? Betul. So dia akan jadi CD sama dengan apa darab apa? 30. 18 18 darab sin 30. 30 darjah. Berapa? Oke, coba kalkulator berapa?
Mau tekan nggak tuh sin dia tuh jadi? Tekan. 18 sin 30. 9. 9 betul. Okey, jadi kalau kamu tekan kalkulator, okey, tidak payah tekan darab pun boleh ya. Kamu tekan siap 18 sin 30. Okey, kalau kamu tekan 18, lepas tu kamu tekan sin 30, kamu akan dapat 9 juga. Okey. So CD adalah 9 cm, betul? Ya, Alright. Boleh? boleh. Okey, sekarang cikgu mau tanya Danish. Ah, SC boleh carikan tidak? boleh. Okey, SC kamu guna apa? Kah. KAH. Okey, KAH iaitu KAH adalah cos theta sama dengan A adalah adjacent over H adalah Hypotenuse. okey, adjacent apa dia punya nama garisan? Ah, Apa nama garisan adjacent? Sebelah ni. Nama garisan. garis lurus. Apa nama garisan dia? Oh, Cuci dah. AC. AC. Itu maksudnya nama garisan. Okey, apa nama garisan bagi hipotenus? AD. AD. Okey, theta berapa? 30. 30. So cos 30 sama dengan AC berapa? AC tidak. Ada Tak ada kan? 8. Okey, AD berapa? 18. 18. Jadi macam mana kita mau cari SC 18 bawa pergi Tambahlah. sebelah. So SC sama dengan 18 kali dengan cos 30 berapa? 15.5884. Kenyang oh. 5 okey 18 okey 18 cos 30 kamu akan dapat 15.58. Okey, untuk kes ni kamu ambil satu titik perpuluhan saja iaitu 15.6. 6. Okey, jadi kalau ini 15.6 cm, SC 15.6 cm. Boleh cari AB kah tidak? Boleh. Okey, macam mana mau cari AB? 15.6 tolak 8. 15.6 tolak 8 berapa? 2.6. 2.6. Kejap. 7.6. 7.6. 7.6 cm. Alright, boleh ah? Cari AB. Tengok. Cikgu belum masuk soalan lagi ya. Cikgu just cari saja. So maksudnya kamu kena tahu macam mana mau cari so, macam mana mau guna ta, eka, macam mana mau guna toa. So kalau kamu tahu guna ni benda, okay, 3 benda ni should be no problem. Alright, boleh? Boleh. Okay. So 3 benda ni sangat penting. So ka toa ni. Alright. Dayang boleh Dayang? Boleh. Okay, yang so okay. Cikgu cuma mau tekankan saja soka toa ni kamu kena ingat. So ni maksudnya SOH. Okay, tapi sebelum tu cikgu mau tanya Dayang dulu. Dayang boleh tentukan tentang sebelah dengan hipotenus? Boleh tentukan mana tentang, mana sebelah, mana hipotenus? Okay, Maksud? kalau tidak boleh, Maksud? okay, kalau cikgu bagi macam gini. Okay, let's ya. Okay, sorry ya. Haris dengan Dennis, cikgu bagi cikgu 5 minit boleh? Okay. Boleh. Alright, kamu pun boleh ajar, kamu pun boleh bagi idea juga kalau lepas apa. Okay, sekarang cikgu akan just buat revision untuk soka toa ni. Okay, sekali lagi. Ini cikgu sudah ajar apa, tapi tiapa. Okay, so ingat dalam trigonometri ni, okay, first thing yang kamu kena tahu adalah benda ni berlaku pada segi dia hanya berlaku pada segi 3 tepat, iaitu yang ada sudut 90 darjah. Okey, dan setiapnya akan ada sudut, ada 2 sudut sini dan ini kita panggil dia sebagai sudut theta. THETA. Jadi next time kalau cikgu tanya nama sudut ni adalah sudut apa Dayang? Sudut theta. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, okey, ingat
setiap garisan nih, kalau dalam segitiga, dia ada label dia. So maksudnya ini ada A, ada B, ada C. Kadang-kadang ikut huruf lah. Dan cikgu mau kamu pandai namakan garisan untuk buat benda nih. Oke, yang pertama sekali, sebelum kita masuk kepada namakan garisan, cikgu mau kamu faham dahulu. Oke, setiap garisan nih ada nama dia. Oke, jadi ini garisan AB kan? Ada yang ini garisan apa? Garisan AB kan? Oke, ini garisan apa? Cuma tanya. Apa nama garisan nih? Garisan? Hah? Sisi tentang kan. CB dulu nama garisan. Label nama dia. Oke, ini apa nama garisan nih? Apa nama garisan nih? Garisan apa nih? Apa nama nih? Dengan dengan apa nih? Dengan sorry, SC. SC. Itu yang cikgu mau kamu tahu dulu. Oke. Oh. Ini adalah AB, ini adalah CB atau BC pun boleh. Ini adalah SC, betul? Oke. Sekarang cikgu mau tanya. Oke, kalau kamu tengok SC dengan AB, oke, dua garisan nih menghubungkan di antara theta nih kan? Oke, AC dengan AB dorang yang dia dua garisan ini menghasilkan sudut. Oke, menghasilkan sudut theta. Yang tidak menghasilkan adalah CB, betul? Jadi CB ini kita panggil dia sebagai sisi apa? Sisi tentang. Sebab kenapa dia bertentangan dengan sudut. Oke, ingat. Mana-mana yang bertentangan dengan sudut itu adalah sisi tentang. Oke, sekarang cikgu mau tanya. AC dengan AB, siapa paling panjang? Kalau kamu tengok sini. AC. AC kan? Oke. Ingat, mana garisan yang paling panjang kita panggil dia sebagai hypotenuse. Alright. Dan garisan yang belum kita label nih kita panggil dia sebagai sisi sebelah. Oke, boleh? Boleh. Oke. Ingat lagi. Sentiasa ingat kalau theta ini terhasil daripada dua garisan. Garisan yang tidak terlibat kita pasang. Ini tidak terlibat dengan theta. Terlibat pula. Terlibat dengan theta. Oke, so kalau kau perasan garisannya theta berada di SC dan AB, tapi CB tidak terlibat. So that's why ini dipanggil sebagai sisi tentang, dia bertentang. Oke, jadi SC paling panjang. So ini kita panggil dia panjang. Oke, jadi hypotenuse dengan tentang sudah kita ada. So kita tahu ini adalah sisi sebelah. Alright, itu yang cikgu mau kamu kuasai. Oke, yang first kamu kena tahu macam mana mau tentukan siapa tentang, siapa sebelah, siapa hypotenuse. Boleh? Oke dah yang? Boleh. Alright, okay, good. Okay. And then satu lagi benda, lepas kamu paham, lepas kamu jelas yang ini, untuk trigonometri ada cara dia untuk hafal, yaitu kita guna teknik K dengan TOA. Ini kamu akan guna banyak kali lepas nih. TOA. Jadi maksud apa maksud SOKA TOA nih? So ni adalah sin sama dengan O per H. Ini maksudnya. So ni adalah O over H. O ni adalah tentang. Ini adalah opposite. Tentang maksudnya opposite. Bertentangan, opposite. Opposite dengan hypotenuse. H adalah hypotenuse. Ini cikgu tulis H, hypotenuse. K pula adalah cos. Sorry. Ini adalah cos theta sama dengan A over H. A adalah sebelah, adjacent. H adalah hypotenuse. Dan TOA adalah tan theta, yaitu opposite over adjacent. Kamu ingat sejak SOKA TOA nih. Nanti kita akan apply benda ni dalam beberapa soalan. So, boleh ya? Alright, so ini saya cikgu kasih bagi highlight. So untuk Haris dengan Danish pun cikgu just kasih revise balik saja so that kamu boleh get apa. So cikgu teruskan boleh? Boleh. Alright, sekarang cikgu akan teruskan. Jangan risau, yang ini mungkin cikgu kamu boleh
Nanti cikgu akan share balik nota nih, so that kamu rujuk semula. Oke, sorry, kita akan masuk semula kepada soalan ini sebab soalan ini belum habis lagi. Oke, yang kedua, soalan B, dia tanya ini. Oke, belum habis lagi ya. Soalan B, dia tanya nilai bagi tan. Sudut dia adalah ABD. Oke, cikgu mau tanya, untuk gini, Haris, boleh bacakan tidak Haris? Enggak. Tak boleh baca? Ya. Dennis, boleh bacakan tidak yang ini? Boleh. Boleh. Okey, Dayang, boleh bacakan tidak yang ini? Boleh. Boleh? Okey, good. Okey. So, macam mana kita mau baca yang ini? First kali keluarkan dulu segitiga dia. Sebab ini maksudnya segitiga. So, mana garis segitiga ABD? So, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah D. So, kita lukis balik segitiga dia. Okey. Cikgu lukis di sini. Okey, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah D. Macam ni. Alright. Lepas tu ini cikgu just salin saja. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah D. Okey, soalan sekarang cikgu. Okey, cikgu punya soalan sekarang. Sudut di mana? A kah, B kah, D? Sudut di mana? Kalau tengok daripada sini. Okey, sudut adalah huruf kedua di tengah ni. Yaitu D. Okey, apa huruf tengah di dalam ni? A, B, D ni. Huruf B kan? So, sudut di sini. Maksudnya ini adalah theta kamu. Okey, persoalan dia. Macam mana mau cari ni? Tiada 90 darjah. Okey, tiada 90 darjah. Jadi soalan dia, macam mana mau cari soalan macam gini? Okey, untuk soalan ini, apa yang kamu boleh buat adalah kamu guna sudut rujukan. Okey, sudut rujukan. Okey, macam mana kita mau tentukan sudut rujukan? Okey, theta di sini mungkin kamu tidak tahu berapa. Okey, sini kamu tidak tahu theta di berapa. Tapi kamu tahu theta di sebelah dia. Okey, ini cikgu lukis another line di sini ya. Okey, cikgu akan guna warna lain, warna hijau. Okey. Untuk soalan ini adalah soalan yang kamu akan jumpa dalam SPM. Okey, sudut theta ni kamu tidak tahu berapa. Sebab kalau kamu tengok pun kamu tidak dapat tentukan dia punya nilai. Tapi kamu tahu di sini. Betul atau tidak? Okey, cikgu mau tanya, bolehkah kamu tentukan nilai theta di sini? Rasa-rasanya, yang warna hijau ni. Okey, cikgu lukis yang warna hijau. Kamu rasa-rasa, kamu boleh tentukankah nilai theta di sini? Di sini. Tidak. Boleh? Boleh. Tidak. Kamu tengok, okey. Ini adalah DBC kan, betul? Okey, kalau kamu tengok, ini berapa nilai dia? Okey, di sini adalah apa? Di sini adalah apa? 9. 9. Okey, lepas tu BC adalah berapa? 8. 8. Okey, sekarang cikgu mau tanya, di sini sisi apa? Garis DC. Okey, di sini garis apa? Sisi apa ni? Sisi? Tentang. Sisi tentang. Okey, opposite. BC adalah sisi apa? BC, tengok BC ni. Sebelah, iaitu adjacent. Okey, bila ada O, bila ada A, kita boleh guna apa? Mana satu? Bila ada O, bila ada A, kita boleh guna TOA. TOA, TOA, iaitu tangent theta sama dengan O adalah opposite, A adalah adjacent, betul? Okey, betul atau tidak? Okey, opposite tadi berapa? Okey, opposite adalah DC kan? Ya. Okey, dan A adalah apa? BC. BC. Betul, BC. Kita tengok yang warna hijau Kita tengok yang warna hijau. Sebab ini okey, cikgu sebenarnya lukis balik saja ni. Okey, kita tengok yang warna hijau.
Okey. Ada nilai theta kah tidak? Tiada. Tiada kan? Okey, nilai theta tiada. Okey, nilai DC adakah tidak? Ada. Berapa? 9. 9. Okey, BC ada nilai kah tidak? Ada. Ada. Berapa? 8. 8. So maksudnya dua-dua ni ada nilai. Tapi yang tiada nilai adalah theta, betul? Ya. Okey, so macam mana kita cari theta? Okey, ini adalah benda yang cikgu rasa belum lagi cikgu ajar kamu. Okey, macam mana kita mau cari sudut theta ni adalah tan ni kita bawa pergi sebelah, dia akan jadi gini. Theta sama dengan tan negatif 1. Sama juga, kalau kamu jumpa sin atau cos, kamu kasih negatif 1. Okey, and then kamu kasih kurungan 9/8. Ini adalah cara cari sudut dia. Okey, so macam mana mau tekan kalkulator untuk soalan macam gini? Okey, tekan on. Okey, sudah on kalkulator semua? Sudah. Okey, tekan shift. Okey, tekan shift, lepas tu tekan tan. Terus kamu nampak apa? Tan negatif 1. Yes. Okey, shift lepas tu tekan tan. Okey, kamu akan nampak tan negatif 1. Okey, sebelum kamu kasih masuk nilai, jangan lupa tekan bracket dulu. Buka bracket. Buka bracket, lepas tu tekan 9/8. 9 ABC 8. Okey, lepas tu jangan lupa tutup kurungan. Okey, dapat berapa? 48.36. Berapa? 48.3. 40, okey, 48.36. Okey, ataupun kalau bundarkan 48.37. Okey, cikgu mau tanya, kamu rasa mau ambil 1 titik perpuluhan kah 2 titik perpuluhan? 1. Okey. Untuk sudut sebaik-baiknya kamu ambil dalam, okey, kalau cikgu tengok di sini sebaik-baiknya kamu ambil dalam kalau kamu mau selamat dah, kalau mau selamat ambil dalam okey, 2 titik perpuluhan. Okey, meaning to say theta kamu adalah 48 point, sini 36 kan, dia adalah 37, betul? Ya. Sebab kamu kasih bundar dia. Okey. Boleh tidak? Ya. Okey, sampai sini jelas? Jelas. Okey, ini adalah yang pertama. Okey, ingat. Ini adalah 48.37. Okey, 48.37 adalah sukuan keberapa? Sukuan 1. 1. Tapi kalau kamu tengok yang okey, ini adalah theta untuk hijau. Sekarang kita mau tengok theta untuk merah. Theta untuk merah, kamu rasa sukuan keberapa nih? 2. Sukuan kedua kan, sebab lebih daripada 90 darjah, betul? Ya. Tapi Ya. kurang daripada 180 darjah, betul? Ya. Okey, so maksudnya untuk cari sukuan kedua. Okey, sukuan kedua, macam mana mau cari sudut rujukan? 180 tolak tolak theta. Theta berapa? 48.37. 48.37. Okey, sama dengan berapa? 31.3. Berapa? 131.63. 131.63, betul? Ya. Ya. Okey, ini adalah sudut nilai theta bagi sukuan kedua. Ini adalah theta yang kita mau cari. Soalan dia, kita tengok balik pada soalan. Nilai bagi tan ABC, iaitu yang merah ni. Sukuan kedua, tan positif kan negatif? Negatif. Negatif. Sebab okey, sukuan kedua siapa yang positif? Sin. Sin saja positif. So, cara cari dia adalah kamu boleh tulislah tan ABD sama dengan kamu kasih masuk siap nilai tan 131.63 darjah. Coba tekan kalkulator dapat berapa? Okey, tan 131.63. Jawapan berapa? Negatif 1.13. 1.1. Betul? 1.3 lah. Okey, ambil 1.3 pun boleh. Okey, ini adalah jawapan kamu. Okey. Oh. Yes. Alright, sebab dia suruh cari nilai bagi tan ABC kan? Alright. Okey.
Tapi hati-hati. Okey, untuk soalan ni apa yang kamu cikgu terlupa satu benda. Okey. Ini adalah negatif 1.13. Tengok, cikgu terlanjur sudah. Cikgu terbuat satu mistake yang paling besar. Okey, tadi kita buat tan theta sama dengan 9/8, betul? Aha. Ya. Okey. Sekarang kita tahu tan theta 9/8 ini adalah pada sukuan ke berapa? Tahu nggak? Sukuan 1, betul? Aha. Okey, ini adalah pada sukuan 1. Jadi sukuan kedua tan adalah positif kan negatif? Negatif. Maksud dia, selain daripada kita, ini adalah cara cari nilai dia. Ini yang kita belajar tadi, cari nilai. Tapi untuk lagi memudahkan, tidak kira ini pun tidak apa. Ini cikgu just kasih tunjuk saja kalau mau cari nilai dia. Dia paling senang adalah kita tengok di sini sahaja. Tadi kamu cari tan di sini kan? Ya. So di sini nilai dia positif. Tapi pada sukuan kedua, nilai tan theta, tan ni adalah sama juga 9/8. Cuma pada sukuan kedua nilai dia adalah negatif. Ini jawapan sebenar. Jelas? Jelas. Okey, maksudnya pengiraan ni tidak buat pun tidak apa. Kamu boleh buat terus yang ini. Sebenarnya jawapan yang ini. Cikgu terlebih sudah. Sebab apa guna 9/8 ni? Sebenarnya kamu sudah cari tan sini. So maksudnya ini adalah pada sukuan 1. 9/8 ni nilai dia positif masa sukuan 1. Jadi sukuan kedua dia adalah negatif. So tan ni adalah negatif 9/8. Tapi kalau kamu kira pun 9/8 sama dengan berapa? 9/8. 9/8 1.13 sama juga. Jadi untuk exam nanti cara kira dia kamu buat yang ini atas saja. Yang bawah ini sebenarnya ini just sebagai pengiraan untuk kasih tunjuk kamu macam mana secara detail. Tapi untuk kamu punya untuk kamu punya exam, exam kamu selalunya dia akan fokus pada jawapan dia mesti dalam pecahan. Kamu cuma kena faham satu saja. 9.8 ni adalah ini pada sukuan 1. Pada sukuan kedua dia punya nilai sebenarnya 9.8. Cuma dia negatif. Itu sahaja. Alright, boleh? Boleh. Okay, so cikgu rasa untuk yang ini cikgu sudah explain. Okay, cikgu akan tinggalkan kamu dulu. Sebab cikgu sakit perut sekarang ni. Jadi cikgu akan bagi beberapa soalan. Okay, cikgu mau kamu try buat saja soalan macam ginilah. Okay, jap. Cikgu bagi kamu soalan dahulu. Alright. Okay, soalan dia macam gini. Cikgu bagi 2 soalan lah. Okay, so latihan. Okay, latihan. Okay, untuk A. Okay, try buat yang ini ya. Okay, first kali cikgu bagi cara yang mudah sedikit. Okay, cikgu akan bagi yang ini. Satu. Dua. Dan 3. Oke. Lepas itu di sini cikgu bagi ini adalah nilai y theta, y degree, sini 80 meter, 80. Sini adalah Q 90 derajat, sini adalah R dan sini adalah S. Oke. Lepas itu and then soalan dia diberi bahawa QRS QRS ialah garis lurus. Dia ada kaitannya kalau garis lurus. Lepas itu diberi tan Y sama dengan negatif 4/3. Dan QS sama dengan ini cikgu bagi bukan 80 lah, ini 8 saja. Ini adalah 8.
QS sama dengan 10. Oke. Oke, cari panjang. Oke, cari panjang bagi RS. Oke, itu yang pertama. Oke, untuk soalan B. Oke, cikgu bagi beberapa segitiga. Ini 1, 2, 3. Oke, lepas itu sini ada lagi 1. Oke, lepas itu 1. Oke, 2. Oke, macam ni. Oke, lepas itu di sini ada Y. Sudut Y, di sini ada sudut X. Oke, lepas itu sini QRS. Oke, lepas itu sini ada P dan sini ada T. Oke, sini adalah 5 cm. Lepas itu sini adalah 13. Oke, sini adalah 8. Oke, sini ada huruf E. Oke. Sini 90 derajat lah. Oke, ini 90 derajat. Ini 90 derajat semua nih. Oke, lepas itu Q, R, S, T ialah garis lurus. Garis lurus. Oke. Dan M ialah titik tengah. Oke. Dan titik tengah bagi PR. Oke. E, hitung nilai bagi tan X. Oke, B pula hitung nilai bagi sin Y. Oke, dan seterusnya nilai Y. Alright. Oke, so ada 2 soalan di sini. Oke, yang ini cikgu bagi hint, cikgu bagi satu formula sejak teori Pythagoras. Oke, so ini cikgu just kasih bagi dia punya formula so that kamu boleh rujuk balik. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terus ini ada C, ini E, ini adalah B. Jadi E kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Oke, ini adalah teori Pythagoras. Oke, so cikgu akan bagi masa sekarang 8.20. Oke, cikgu akan bagi masa kamu lebih kurang dalam 10 menit lah. Oke, 10 menit untuk buat soalan ini. Oke, 15 menit. Dan kita akan bincang sama. Boleh? Boleh. Boleh ah. Kamu try saya dulu. And then kalau macam dia boleh nanti kita akan bincang sama. Oke? Oke. Boleh? Alright. Oke. So izinkan cikgu undur diri dulu. Kejap. Cikgu sakit perut nih. Ini jahat. Alright. Siapa? Lupa tekan recording. Oke. So yang lain jelas ah? Jelas. Kalau tidak jelas bagi tahu terus teacher. So that teacher boleh ulang balik. Oke. So kita tahu QR adalah 6. Boleh cari RS kah tidak? Boleh. Sebab panjang QS adalah berapa? 10. 10. So maksudnya RS sama dengan berapa tolak berapa? QS tolak QR. QS tolak dengan QR yaitu 10 tolak 6. 6 sama dengan 4. Oke, macam gitu. Boleh? Boleh. Oke, so soalan ini sebenarnya yang penting kamu paham konsep. Oke,
Kalau dia lebih 90 darjah adalah sukuan 2. Kalau kurang daripada 90 darjah dia adalah sukuan 1. So mostly kalau kamu tengok soalan ni, dia hanya bermain dengan sukuan 1 dengan sukuan 2 saja. Okey, sukuan ketiga nanti cikgu akan tunjukkan macam mana soalan yang pernah keluar. Dulu pernah keluar soalan sukuan ketiga. Okey, itu nanti kita akan masuklah. Okey, sekarang kita masuk kepada soalan B. Okey, soalan B cikgu bagi sini teori Pythagoras. Ini sebagai kamu punya panduan saja. Okey, nanti sebenarnya berguna juga ataupun tidak payah guna pun boleh sebenarnya. So, kamu main hafal saya actually. Okey, so kita masuk pada soalan B. Okey, soalan B, okey, QRST ialah garis lurus, M ialah titik tengah. So maksudnya kalau M adalah titik tengah, siapa yang sama panjang? PM sama MR. Okey, PM sama MR adalah sama panjang sebab M adalah titik tengah. So remember PM sama dengan MR. Okey, cikgu tulis sini PM, panjang PM sama dengan panjang MR. Okey. So kalau tengok sini, hitung nilai bagi tan X. Okey, tengok tan X. Okey. Tan X, X kalau pada kalau X ni kamu tengok betul-betul. Ini pada sukuan ke berapa ni? Ada Wak. 2. Sukuan kedua sebab dia lebih daripada 90 darjah, betul? Ya. Dan pada masa yang sama, tan X, pada sukuan kedua positif kan negatif? Negatif. Negatif. So maksudnya jawapan kamu mesti dalam negatif something per something. Okey, negatif something per something iaitu sekarang cara mau cari nilai dia adalah kamu tengok rujuk pada sini sebelah dia. Okey. Kalau X di sini kamu tengok sebelah dia adalah theta di sini. Macam gini. Dan kamu akan tengok segitiga yang ini. 1 2 3. Ini yang kamu tengok. Alright, jangan tengok yang lain. Kamu tengok yang ini sahaja. Okey, soalan cikgu sekarang. Tan apa formula dia? Oh, TOA, betul? ya. Okey, TOA sama dengan tan iaitu opposite dengan adjacent, betul? Ya. Okey, kalau berpandukan segitiga ni, siapa opposite? Apa nama sisi opposite? MR. 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 Okey, MR kan, betul? Ya. Okey, Haris. Cikgu mau tanya Haris. Adjacent. Apa nama garisan bagi adjacent? Tengok segitiga merah tu saja. Apa nih? Atas Huruf MS. MS. MS itu adalah RS. RS. RS adalah adjacent, betul? Ya. Sebab MS ni adalah apa? Apa nih tentang? Hypotenuse. Ayo. RS adalah adjacent. MR adalah opposite. Ini yang first cikgu mau kamu fokus dulu. Tentukan dulu apa nama sisi dia. So yang bertentangan adalah opposite. Paling panjang adalah hypotenuse. A adalah yang bawah nih. Boleh? Boleh. Okey, sekarang cikgu mau tanya. MR kita tidak tahu nilai dia berapa. RS berapa nilai dia? 8. 8. Sekarang kita mau cari MR. Okey, untuk MR nih kalau kamu perasan, MR ni adalah panjang untuk 5 dan 13. Masih siapa masih ingat apa ini? Petua triple Pythagoras. Okey, bila kamu nampak 5, bila kamu nampak 13, apa yang kamu kena ingat? 5 apa dan apa? 5 something dan 13. Ya. Ingat benda ni, 5, 12, 13. Okey, apa maksud benda ni? 5, 12, 13. Okey, dalam Pythagoras, ini cikgu bagi note yang apa? Okey, dalam Pythagoras dia ada satu special number. Okey, dia bukan di nombor toto saja yang ada special number. Dalam Pythagoras pun ada special number juga. A, B dan C. Okey, panjang ini dan ini, dia ada satu special. Yang pertama adalah 3, 4, 5. Ini kamu kena take note. Maksud 3, 4, 5, 5 adalah hypotenuse, 3 dan 4 adalah sama ada adjacent atau opposite. Itu maksud dia. Okey, kalau kamu boleh hafal benda ni, ini sangat membantu. Kamu ingat saja, kalau kamu nampak 5, kamu nampak 3, maksudnya ini adalah 4. Kalau kamu nampak 5, kamu nampak 4, ini adalah 3.
Kalau kamu nampak 3, ini adalah 4, hypotenuse confirm 5. Boleh? Boleh. Okay, and then untuk dia punya gandaan, ini kalau kamu kali 2 dia, kamu akan dapat 6, 8, 10, betul? Ya. Dan kalau kamu kali 3 dia, kamu akan dapat 9, 12, 15. Okey, ini adalah gandaan dia. So gandaan ni pun sebagai sampingan lah. Yang penting ini yang kamu kena tahu. 3, 4, 5. Selalu kalau cikgu pesan, kalau dengan cikgu punya, kalau cikgu masa cikgu study dulu, cikgu pesan dengan kawan-kawan cikgu, masa exam, di tangan kamu, kamu tulislah 3, 4, 5. Confirm examiner tidak tahu pun apa maksud 3, 4, 5. 3, 4, 5 ni sebenarnya adalah nombor Pythagoras. So maksudnya kalau nampak 3, nampak 4, ini adalah 5. Okey, ada beberapa nombor lagi yang kamu boleh ingat, yaitu 5, 12, 13. Maksudnya, kalau ini 5, okey, contoh ini adalah 5, ini adalah 12, confirm sini adalah 13. Okey, ini adalah hypotenuse, remember. Paling panjang adalah hypotenuse. 5 dengan 12 ni sama ada adjacent dengan opposite. Either one. Okey, dia ada lagi 7, 24, 25. Okey, 7, 24. Triple. Okey, yang biasa kamu akan nampak yang ini. Lepas tu kamu akan nampak 6, 8, 10. Lepas tu kamu akan nampak ini juga 9, 12, 13 sudah tadi. Dan apa lagi nombor tu? Okey, 8, okey ni 8, 15, 17. Okey, 4 nombor ni kalau boleh cikgu mau kamu ingat. Sentiasa ingat nombor ni. So cikgu akan uji berkali-kali nanti. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Okey. Next week cikgu akan tanya kamu pasal Pythagoras ni. So that kamu akan ada idea. Okey. So boleh ya? Boleh ingat? Haris? Boleh. Dayang boleh ingat Dayang? Boleh. Boleh ya? Okey. Danish boleh ya Danish? Boleh. Okey. Jadi kalau cikgu tanya sini, ada 5, ada 13. Jadi PR ni berapa? 12. 12. PR adalah 12. Sebab PR ni kita bahagi 2, so PM berapa? 6. 6 dan MR adalah 6. 6. So MR berapa? 6 kan? Ya. So sini adalah negatif 6/8. So negatif 6/8 boleh jadi negatif 3/4. So ini adalah jawapan kamu untuk tan X. Macam tu saja. Ada soalan? Ya dah. Tidak. Okey. So yang kedua, hitung nilai bagi sin Y. Okey, kita tengok pada Y. Y ni adalah apa? Okey, Y sukuan ke berapa? 2. Okey, ini cikgu guna pen warna purple lah. Ini adalah sukuan kedua. Okey, sukuan kedua. Sin pada sukuan kedua positif negatif? Positif. Positif. So maksudnya di sebelah dia, okey, kita bayangkan sini ada nilai theta, betul? Betul. So maksudnya sin sini pun adalah positif, betul atau tidak? Ya. Okey. So cikgu mau tanya sekarang. Okey. Kalau kamu tengok sini sin dia. Okey, sin apa formula dia? Sin theta sama dengan okey, Opposite. So kan? H. SOH. Okey, tengok pada segitiga yang warna merah, tapi cikgu kasih purple sekarang. Okey. Ingat, theta di sini ya, bukan bawa ni sudah, tengok pada purple. Okey, rujuk pada segitiga purple tu. Opposite, apa nama garisan bagi opposite? RS. RS, betul. Okey, good. Okey, untuk hypotenuse, apa nama garisan bagi hypotenuse? MS. MS, good. Okey, RS berapa? 8. 8. 8. Okey, MS berapa? Kamu tengok sini ada 6, 8. Tadi berapa? 6, 8 dengan 10. 10. 10. Tengok, kalau kamu ingat ini,
Ini pun tidak payah guna kalkulator sudah. 6, 8, 10. So, MS adalah 10. So, 8 per 10 sama dengan berapa? 4/5. 4 per 5. So, sin theta adalah 4 per 5. Okay. So, dia suruh cari nilai Y. Nilai Y maksudnya, okay, ini cikgu guna pen oranye. Okay, kita tahu sin theta adalah sama dengan 4 per 5. So, macam mana mau cari nilai theta? Maksudnya sin ke sebelah kan? Ya. Okey, jadi kamu tekan sin shift, okey, tekan shift sin kurungan 4 per 5. Okey, kamu tekan shift sin kurungan 4 per 5. Dapat berapa? Okey, cikgu mau tanya Dayang. Dayang, berapa? Dayang? Mana suara si Dayang? Dayang. Mana sudah? Okey, Haris lah, Haris. Sheet sin 4 per 5 berapa? 53.13. 53.13. Okey, well done. Okey, boleh? Boleh. Okey, senang susah? Kecil baru. Senang susah? Tenang. Senangan. Kalau kamu tengok betul-betul actually, okey. Macam mana? Baru paham, senangnya juga. Nah, kan baru okey. Cikgu bagi tahu awal-awal, kertas satu soalan ni every year akan keluar. Cikgu tidak tahu untuk tahun ni punya, sebab cikgu belum tahu SPM 2021 macam mana format dia. But 2022. kalau sebelum 2021 kamu, janganlah perasan 2022. Okey. So untuk kamu punya batch, okey, cikgu belum tahu macam mana soalan dia. Tapi cikgu yakin dan percaya soalan ni akan keluar dalam kertas satu. Okey. Soalan ni akan keluar dan make sure untuk kira dia sebenarnya macam gini saja. Okey, kamu kena faham saja sukuan 1, sukuan 2. Jadi dia positif, negatif. Jadi kalau soalan macam ni, cikgu punya saranan adalah first kamu kena faham ini. Triple Pythagoras. Nanti cikgu akan tanya kamu balik, cikgu akan bagi soalan and then cikgu akan tanya kamu. Okey, yang kedua cikgu mau kamu faham pasal ini. Yang sukuan-sukuan tadi. Jadi that's why cikgu balik-balik tanya. Okey, kalau tengok Y itu dia sukuan ke berapa? Sukuan 1 atau sukuan 2? Sebenarnya kamu boleh tentukan sendiri. Based on kamu punya pemerhatian. Sebab dia cap garis luruskan. Jadi kalau cikgu buat macam gini sahaja. Okey, contoh gini. Lepas tu cikgu buat gini. Okey. Kalau kamu tengok logik lah. Kamu tengok logik betul-betul. Y sama X ni. Okey, Y ni sukuan ke berapa? Dua. Sukuan? Dua. Kedua. Sebab kenapa? Lebih kan? Lebih. X ni sukuan ke berapa? Tambah. Sukuan pertama. Okey. Jadi sentiasa ingat kalau X ni dia mesti lebih kecil. Lepas tu Y, dia depend lah macam mana. Tapi kalau kamu tengok logik, kalau bengkok macam begini, mana yang lebih besar itu adalah sukuan kedua. Okey. Dan bila dia mention pasal garis lurus, sukuan 1 dan 2 saja yang terlibat. Okey. Itu yang kamu kena faham. And then satu lagi kamu kena jelas juga, bila dia bagi sukuan kedua, kamu kena relatekan dengan sukuan pertama juga. Okey, contoh, dia cakap cos, cos Y adalah negative something, negative 4 per 5. So maksudnya kalau sukuan 1 cos Y adalah berapa? 4/5. 4 per 5. Sebab kenapa? Sebab sukuan kedua cos memang negatif. Tapi sukuan pertama cos dasar positif dan nilai dia adalah tetap sama. Ini dia sama, cuma yang tidak sama adalah satu positif, satu negatif. Itu sahaja. Alright. Kalau dia cakap sin Y sama dengan 8 per 4. Jadi sin X ini berapa? Kalau sini sin Y 8 per 4, sin X berapa? 8/4. 8 per 4. Kenapa? Semua positif. Semua positif. Okay, remember, semua adalah positif. Jadi kalau, bila cikgu cakap tan X sama dengan 1 per 2. Jadi tan Y berapa? Tan Y negatif Negatif 1/2. 1/2. Negatif 1 per 2. Kenapa negatif 1 per 2? Sebab dekat sukuan 2 sin ya positif. Sin saja positif. Okay, good. Okay.
So itu sejak kamu kena paham konsep dia. Nilai adalah sama sejak kiri kanan tuh. Oke, boleh? Oke. Alright. Oke, kalau boleh sekarang 8.54. So cikgu tidak akan apa. Apa yang cikgu mau kamu buat? Oke, sebab mungkin next week baru cikgu akan masuk yang 6.2 tuh. So, apa yang cikgu mau kamu buat adalah hari itu cikgu sudah suruh kamu buat kerja rumah tapi kita lupa bincang. Oke, so untuk hari ini apa yang cikgu mau kamu buat adalah buka muka surat buka muka surat 129. Mana nih? Buku kerja. Oh. Homework. Untuk Dayang nanti cikgu akan share dalam apa tuh dia punya handout. So buku kerja. Buku kerja muka surat 129. Ini adalah kerja rumah. Kerja rumah. Jadi cikgu mau kamu buat soalan 7 A sampai D. And then soalan 8 A sampai A dan B. Lepas tu muka surat 130 lagi. 130 tu cikgu mau kamu buat soalan 10. Soalan 10 A, B. Itu saja. Mana tadi? Hah? Mana tadi? Buku kerja 100 muka surat 129. Buku kerja muka surat 129. Soalan 7A sampai D. 7A sampai D, lepas tu soalan 8A B. Itu adalah yang pertama. Itu yang kita sudah belajar tadi, and then 130 muka surat soalan 10A dan B. Itu soalan aplikasi. Nanti kita akan bincang soalan-soalan ini, and then kalau kamu sudah, dan baru kita akan masuk kepada bab topik 6.2. 6.2 yang ini cikgu bagi tahu memang interesting lah, dan kamu akan banyak melukis. Alright, boleh? Oh. 6.2 kamu akan belajar macam mana graf dalam 360 derajat. Yang graf sukuan itu. Macam mana kenapa dia positif, kenapa dia negatif. Dari sini yang kamu akan belajar. Boleh? Alright. So itu saja. Sekarang 8.56 juga akan lepaskan kamu awal. So thank you untuk kelas hari ini. Untuk kelas ganti Danish ada kelas hari apa bahkan? Hari Kamis? Ada. Jam berapa sampai jam berapa? 5 sampai 9. 5 sampai 9? Oh, oke. Alright. Tidak apa. Nanti coba akan pikir ikhtiarkan baliklah itu yang kelas ganti kita. Kelas itu yang lama. Tidak apa. So itu saja. Jadi thank you untuk kelas hari ini, dan cikgu akan jumpa kamu